Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Natasha binti Ibrahim, wakil daripada Grup 2 akan membentangkan tajuk case study kami iaitu daripada chapter 15 yang bertajuk Personal Planning and Recruiting. Rekrutmen bermaksud untuk mengisi kekosongan yang ada dan membuat peraturan yang sesuai untuk janji temu mereka. Secara khususnya, ia bermaksud untuk mencari dan permohonan pekerjaan dari mana orang yang tepat dapat dipilih. Rekrutmen ni dia sangat meluas kerana dia ada macam-macam, iaitu ada proses dan sebagainya. Tapi kami khususkan kepada source of recruitment kerana ia melibatkan case study kami. Source of recruitment iaitu sumber pengambilan bermaksud pelbagai cara untuk menghubungkan pencari kerja dengan organisasi yang mempunyai peluang pekerjaan. Secara khususnya, source of recruitment iaitu pengambilan sumber sebagai media untuk berkomunikasi dan mengiklankan jawatan kosong dalam organisasi untuk mendapatkan sambutan calon. Dalam pengambilan sumber ni ada dua perkara penting iaitu sumber dalaman dan sumber luaran. Sumber dalaman ini bermaksud untuk mencari pekerja dalam organisasi bagi mengisi kekosongan. Banyak syarikat beranggapan bahawa sumber dalaman ini merupakan cara yang bagus untuk mencari pekerja kerana pihak syarikat dapat menjimatkan kos. Hal ini kerana pihak syarikat tidak perlu mengajar orang itu untuk bekerja kerana ia telah mempunyai pengalaman sebelum ini bekerja dalam syarikat itu. Mungkin kemungkinan pekerja itu berhenti mungkin atas alasan tertentu dan dia berhenti dengan cara yang baik yang menyebabkan organisasi menerimanya untuk bekerja semula. Manakala pengambilan sumber luaran pula bermaksud pengambilan pekerja yang tidak mempunyai kaitan tentang organisasi tersebut sebelum ini. Dengan kata erti lain, seseorang yang ingin bekerja dalam organisasi itu untuk mempunyai pengalaman yang baru dan memberi idea yang baru bagi memajukan organisasi tersebut. Setelah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan sumber dalaman dan sumber luaran, mari kita belajar pula apakah itu sumber dalaman. Yang pertama ialah previous applicant. Previous applicants ni bermaksud untuk mengisi permukaan segera, memanggil atau menghantar email kepada calon yang sebelumnya telah menghantar email kepada organisasi. Perkara ini lebih menjimatkan kos dan cepat. Yang kedua ialah present employee. Perekrut boleh menjalankan kenaikan pangkat iaitu kedudukan yang lebih tinggi atau pertukaran sama ada pertukaran dalam cawangan atau jabatan dan bukannya merekrut pekerja baru. Yang ketiga ialah employee referral. Ia bermaksud pengurus mengambil seseorang itu bekerja kerana ia lebih dipercayai dan boleh dipercayai. Hal ini kerana jika pekerja itu telah bekerja di organisasi itu cukup lama, ini memberi keyakinan kepada pengurus untuk mengambil dia untuk bekerja. Yang terakhir ialah former employee. Beberapa organisasi bergabung dengan bekas pekerjanya untuk bekerja semula kepada organisasi tersebut dan mereka beranggapan bahawa pekerja yang telah bersara lebih bersedia untuk memberi perkhidmatan sepenuh masa atau sambilan pada organisasi. Pengambilan sumber dalaman mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Pengambilan sumber dalaman ni ada banyak tapi saya pilih beberapa je. Antaranya ialah improve moral. Jika seseorang pekerja yang mempunyai pengalaman dalam organisasi tersebut dan mempunyai kemahiran yang bagus, kemungkinan organisasi itu akan mengambil orang itu untuk diberikan jawatan yang tinggi. Jawatan yang tinggi yang diberikan oleh pihak organisasi akan memberi semangat kepada pekerja lain untuk bekerja dengan lebih bagus bagi mendapat jawatan yang tinggi dan mempunyai gaji yang tinggi. Semua pekerja menginginkan untuk mendapatkan jawatan yang tinggi
Tapi mereka perlu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh organisasi jika menginginkan jawatan tersebut. Kedua ialah no error selection. Apakah yang dimaksudkan dengan no error selection? Apabila pekerja dipilih dari dalam organisasi, kemungkinan kesalahan dalam pemilihan tu wujud. So bagi mengatasi masalah ini, pihak pengurus mempunyai menyimpan rekod pekerja dan dapat menilai mereka ni dengan baik. So kalau pengurus tu mempunyai rekod itu, so kemungkinan pengurus tidak mempunyai salah lah, tak salah memilih seseorang itu. Kalau seseorang itu mempunyai prestasi yang bagus, pekerja orang syarikat tu dah kenal, pihak pengurus tu dah kenal dia tu bagus, so berkualiti lah kalau kita pilih dia, berbanding kalau kita memilih menggunakan sumber luaran lah. Sebab sumber dalaman kita dah kenal dia dah lama, so lebih tepat lah untuk kita memilihnya bagi jawatan yang tinggi. Mari kita belajar pula apakah keburukan sumber dalaman. Yang pertama ialah increase training cost. Hal ini kerana jika seseorang itu layak dan mempunyai kualiti yang bagus, kerana pengurus telah memilih kerana mempunyai kelayakan yang bagus, tidak semestinya dia tidak memerlukan latihan. Oleh itu, ini akan meningkatkan kos untuk memberi latihan kepada pekerja. Keburukan yang kedua ialah may lead to workplace hostility. Ia bermaksud jika seseorang itu merasakan diri mereka tu bagus dan sesuai untuk diberikan jawatan yang tinggi, tetapi pihak pengurus memilih orang lain untuk mendapatkan jawatan itu, dan yang mendapatkan jawatan itu ialah rakannya sendiri. Ini akan menimbulkan rasa kesal dan marah dan mewujudkan pemusuhan di tempat kerja. Ini akan memberi keburukan kepada syarikat tersebut. Setelah kita memahami tentang sumber dalaman, mari kita belajar pula apakah sumber-sumber luaran. Sumber luaran yang pertama ialah advertisement. Organisasi mengiklankan peluang pekerjaan di surat khabar, media, laman sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya untuk mencari pekerja. Dengan adanya media ini memberi kemudahan kepada seseorang untuk mencari pekerja, dan organisasi itu juga mudah untuk mencari pekerja. Yang kedua ialah campus recruitment. Ia bermaksud organisasi bekerjasama dengan pihak institusi pendidikan tinggi ataupun kolej untuk merekrut pelajarnya untuk bekerja di organisasi tersebut. Ini merupakan cara yang mudah untuk organisasi mencari pekerja dan menjimatkan kos. Sumber luaran yang seterusnya ialah electronic recruitment. Ini bermaksud organisasi menggunakan perisian berasaskan web sebagai sumber yang melibatkan pemeriksaan elektronik calon, pemeriksaan dalam tarian dan wawancara persidangan video. Sumber luaran yang terakhir ialah professional association. Ini bermaksud peserta profesional ini memudahkan organisasi untuk mengisi jawatan kosong dan mengiklankan jawatan tersebut di majalah dan jurnal mereka. Ia juga menawarkan peluang pekerjaan kepada sumber yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai kemahiran tinggi dan mempunyai pengalaman dan pakar terhadap bidangnya. Apakah kebaikan dan keburukan sumber luaran? Kebaikan yang pertama ialah available suitable to person. Sumber dalaman kadang-kadang tidak membekalkan pilihan yang sesuai bagi jawatan tersebut. Hal ini kerana sumber luaran lebih memberi pilihan yang banyak kepada organisasi, dan organisasi dapat memilih orang yang lebih tepat untuk jawatan tersebut. Kemungkinan besar seseorang yang daripada sumber luaran itu lebih bersedia untuk mendapat jawatan yang diberikan dan mempunyai keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Pemilihan dari sumber luar akan memberi kebaikan kepada organisasi tersebut kerana seseorang itu akan mempunyai idea yang baru dan memberi kebaikan kepada organisasi. Hal ini juga akan menyebabkan organisasi mempunyai kedudukan yang lebih kompetitif. Yang kedua ialah brings new idea.
Pilihan dari sumber luar akan memberi kebaikan kepada organisasi tersebut kerana seseorang itu akan mempunyai idea yang baru dan memberi kebaikan kepada organisasi. Hal ini juga akan menyebabkan organisasi mempunyai kedudukan yang lebih kompetitif. Apakah keburukan sumber luaran? Yang pertama ialah demoralization. Ini bermaksud apabila orang baru dari luar bergabung dengan organisasi akan menyebabkan pekerja yang dalam organisasi itu berasa tidak bersemangat kerana kedudukan itu sepatutnya diberikan kepada mereka. Pekerja dalam organisasi itu yang bekerja yang telah lama berasa sakit hati apabila kedudukan itu diberikan kepada orang baru. Mungkin setengah daripada pekerja itu akan meninggalkan organisasi kerana provokasi. Keburukan yang kedua ialah lack of cooperation. Ini bermaksud kaki tangan lama tidak mahu bekerjasama dengan pekerja baru kerana mereka merasakan hak mereka dirampas. Ini akan menjejaskan produktiviti organisasi. Setelah memahami maksud, sumber dalaman dan sumber luaran serta kebaikan dan keburukan, saya akan menjawab kes study yang telah ditugaskan kepada kumpulan kami. Bagi soalan 1, sumber yang sesuai untuk menarik minat orang untuk menyertai Tectonic Group melalui program Tectonic Academic ialah sumber luaran, iaitu campus recruitment. Hal ini kerana ia tidak mengambil masa yang lama dan ini memberi keuntungan kepada organisasi dan pelajar yang mempunyai minat terhadap Tectonic Academy. Walaupun dalam artikel mengatakan bahawa organisasi tidak tidak semestinya memandang pendidikan yang tinggi, tetapi jika diberi peluang, organisasi memang amat memerlukan pekerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan juga mempunyai minat yang tinggi terhadap Tectonic Academy. Hal ini dikatakan dapat menjimatkan masa kerana pihak organisasi direct bekerjasama dengan pihak college dan ini mampu memudahkan organisasi untuk mencari pekerja yang minat terhadap academic group ini. Pelajar juga sangat memerlukan pekerjaan kerana selepas mereka graduate, mereka tidak tahu masa depan mereka dan apa yang perlu mereka lakukan. Dengan adanya campus recruitment ini membantu pelajar untuk mengikuti dan menyertai academic group kerana mereka dapat mempunyai ilmu baru dan kalau mereka mempunyai kemahiran yang tinggi, kemungkinan mereka diserap masuk menjadi pekerja dalam Tectonic Group. Dengan semangat baru yang ditunjukkan oleh pelajar ini akan memberi kebaikan kepada syarikat dan keuntungan kepada syarikat. Setelah pelajar ini diajar dalam akademi Tectonic, ini akan memberi ilmu baru dan dapat mengasah bakat pelajar itu sendiri dan kita boleh mengetahui bahawa mereka boleh teruskan ataupun tidak. Dan saya juga lebih menggembari kaedah kampus recruitment ni kerana bagi saya sendiri, saya juga akan menyertai Tectonic Group ini kerana kita tidak tahu masa depan kita macam mana kan. Kalau kita menyertai, mungkin kita dapat tahu bakat dan kemahiran kita yang terpendam dalam diri dan kita dapat menyelahkan bakat serta dapat bekerja dekat Tectonic Group. Dan jika kita dapat bekerja dengan lama, kita mungkin akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan juga gaji yang lebih tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elma Zulaika binti Alias, pemegang nombor metrik S54270. Soalan yang saya dapat ialah apakah sumber lain yang boleh saya sarankan kepada syarikat Tectonic gunakan selain daripada akademik dan apprenticeship program? Dan seterusnya saya akan menghuraikan mengapa saya memilih jawapan itu. Baik, yang pertama ialah advertisement atau pengiklanan.
Sebab saya memilih sumber ini, yang pertama adalah kerana dengan menggunakan sumber ini, syarikat tektonik dapat menyasarkan kepada individu yang tepat. Hal ini kerana syarikat tektonik dapat menetapkan kehendak mereka yang tersendiri untuk permohonan calon-calon mereka. Selain itu, syarikat tektonik juga dapat menyatakan dengan jelas kemahiran dan pengalaman yang diperlukan di dalam syarikat itu untuk dipertimbangkan dan mengecualikan calon-calon yang tidak memenuhi syarat. Sebab yang kedua adalah sekiranya syarikat tektonik menggunakan kaedah pengiklanan, mereka dapat mempromosikan syarikat mereka kepada orang awam. Sebagai contoh, sekiranya ada individu yang sedang mencari pekerjaan dan apabila mereka melihat iklan yang disiarkan oleh syarikat tektonik, individu itu akan cuba mencari maklumat tentang syarikat ini. Jadi individu itu dapat menilai diri mereka sendiri sebelum mereka apply pekerjaan yang ditawarkan oleh syarikat tektonik, sama ada mereka itu layak ataupun tidak untuk bekerja di syarikat itu. Sumber kedua yang saya sarankan kepada syarikat tektonik adalah word of mouth atau percakapan mulut. Antara sebab mengapa saya memilih sumber ini adalah kerana ianya mempunyai kelebihan, iaitu tidak menggunakan sebarang kos untuk pengambilan pekerja. Jadi, keadaan ini dapat menjimatkan penggunaan kos syarikat tektonik. Selain itu, kaedah ini juga dikenali sebagai employee pinching. Untuk pengetahuan semua, employee pinching ini adalah satu kaedah di mana pekerja yang bekerja di organisasi lain ditawarkan tawaran yang lebih menarik oleh organisasi saingnya. Kaedah ini bersifat ekonomi, iaitu baik dari segi masa dan wang. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Anish Nabila binti Wahab. Kali ini soalan saya mengenai cadangan yang akan saya berikan kepada tektonik untuk meningkatkan proses pengambilan. Okay, cadangan yang pertama adalah mempelbagaikan dan menentukan semula keperluan kerja anda. Okay, oleh itu perlulah iklan untuk mencari pekerja-pekerja yang berkelayakan. Okey, ada sesetengah pekerja yang tidak berkelayakan. Ini mungkin akan menimbulkan masalah dalam company ataupun dalam syarikat. Oleh itu, mencari pekerja yang berbakat ataupun sesuaian dengan kemahiran dia amatlah penting. Okey, seterusnya ialah yang ketiga, itu menggunakan pendekatan baru untuk mencari bakat. Pecalon pekerja yang difokuskan oleh calon kelihatan sangat bagus di papan pekerja yang berfokus kepada calon. Hal ini sekiranya menggunakan lambang web kerjaya yang popular tidak membantu anda mencari calon yang tepat, maka salamilah kumpulan yang berbakat, contohnya sebagai perujuk ataupun pakaian. Oleh ini, kaki tangan anda mengetahui segala-gala mengenai company anda, matlamat, budaya, dinamik dan operasi seharian. Okey, ini tidak ada yang lebih lengkap untuk pengambilan bakat daripada pekerja yang ada. Okey, seterusnya ialah selaskan strategi pemeriksaan latar belakang anda. Okey, di sini banyak company yang memperkemaskan proses ini untuk memilih calon yang lebih baik dan pengalaman. Okey, ini memberi penekanan pada yang benar-benar penting dan kemahiran keras dan lembut kepada calon. Yang keempat adalah mula pekerjaan dengan sikap dan pelatihan untuk kemahiran. Dengan ini, company mengutamakan etika pekerja dan attitude untuk melahirkan pekerja yang berkualiti. Okey, dan seterusnya yang nombor 5, itu menggunakan alat untuk menghilangkan bias atau meningkatkan kecekapan. Dan seterusnya nombor 6 ialah kumpul dan analisis maklumat balas dari calon. Okey, di mana menggunakan peluang ini untuk mengumpul dan menganalisis maklumat calon, ini akan memberi anda wawasan berharga tentang bagaimana pemohon memahami proses pengambilan pekerja anda dan memberitahu anda apa yang perlu diubah dan mengapa. Alat automasi dapat mempercepatkan proses pemilihan calon juga. Yang terakhir ialah
terus mengoptimalkan proses onboarding anda iaitu memilih pemilihan bukannya langkah terakhir dalam proses pengambilan pekerja. Jenama majikan anda bergantung pada persediaan anda untuk membantu pekerja baru menyesuaikan diri dan persekitaran kerja dan juga membiasakan diri dengan bertanggungjawab seharian mereka. Assalamualaikum kepada Dr. Yusriza dan rakan sekelas. Saya Nur Akilah binti Muhammad Ali, nombor matrik S54388. Okay, saya ingin membentangkan soalan saya iaitu given the hotel's required personal skill, what recruiting sources would you have suggested it use and why? Okay, yang pertama, dalam sumber untuk merekrut pekerja mempunyai dua cabang iaitu external dan internal. Untuk internal sources mempunyai dua internal sources yang Hotel Paris boleh gunakan untuk merekrut pekerja yang sedia ada, iaitu promotion. Promotion itu maksudnya menukar kedudukan seseorang pekerja kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi bila majikan atau pengurus memberi kenaikan pangkat kepada seseorang pekerja, bermakna syarikat lebih mempunyai tanggungjawab yang lebih tinggi dan perlu mempunyai lebih tinggi kos untuk membayar pekerja tersebut. Seperti mungkin pengurus pemasaran bagi Hotel Paris iaitu Lisa Cruz boleh menetapkan sebahagian ciri-ciri yang boleh memenuhi kehendak majikan atau pengurus ataupun beliau sendiri untuk memilih sesiapa yang patut dipromosikan kepada pihak atasan untuk dinaikkan pangkat. Internal sources yang kedua iaitu change department. Pengurus boleh menukarkan tempat bahagian pekerja tu, tempat pekerja tu bekerja. Contohnya macam kalau dalam bidang perhotelan, kalau mungkin orang pekerja yang terlibat bahagian housekeeping boleh diletakkan di bahagian resepsionis. Dengan penukaran bahagian bagi pekerja-pekerja yang ingin diambil dan dinaikkan pangkat, mereka mempunyai lebih ilmu, lebih pengalaman dan mempunyai jangka masa pembelajaran, jangka masa untuk membiasakan dengan setiap tugasan yang diberikan. So mereka lebih memahami cara pekerjaan tu, sesuatu pekerjaan tu dilakukan, dan akan memenuhilah objektif Hotel Paris iaitu membina pekerja yang mesra pelanggan, lebih mesra pelanggan. Selain itu juga, Hotel Paris boleh menggunakan sumber luaran, external sources, untuk merekrut pekerja baru ke dalam syarikat ataupun hotel. Yang pertama, itu saya terus pergi yang pertama, iaitu college and university. Yang sebagaimana yang kita tahu, banyak universiti bukan saja di Malaysia atau merata dunia banyak menyediakan kursus-kursus yang berkaitan secara langsung dengan industri, seperti bidang perhotelan ni lah, bidang hospitality, daripada bidang kulinerinya, daripada universiti sampailah ke kolej-kolej kemahiran. Jika Hotel Paris ni mengambil pekerja daripada pelajar kolej atau pelajar universiti, mereka mempunyai ilmu yang lebih dan lebih formal
dan informal juga mereka belajar sewaktu dalam pembelajaran diorang di universiti dan kolej. Diorang mungkin akan lebih memahami kehendak pelanggan dan mungkin juga mereka telah menganjurkan ataupun menyertai beberapa kursus sewaktu tempoh pembelajaran diorang. Oleh itu Hotel Paris boleh menganjurkan beberapa roadshow ataupun jelajah ke beberapa universiti dan kolej untuk mempromosikan hotel mereka dan sekaligus mengadakan temu duga untuk pengambilan, dan mereka di situ boleh memilih siapakah yang terbaik untuk diambil dan bekerja di Hotel Paris. Dan sources yang kedua ialah kompetitor, iaitu pesaing. Jika seseorang pekerja yang berkemahiran berhenti daripada sesebuah hotel ternama ataupun terdekat dengan Hotel Paris yang lokasi dia lebih kurang ataupun sama je, Hotel Paris boleh merekrut pekerja tersebut kerana beliau mempunyai ilmu yang lebih lah, sebab beliau telah berhadapan dengan pelanggan, telah mengetahui selok-belok bidang hospitality. Jadi pekerja ini akan sangat membantulah Hotel Paris untuk mencapai objektif mereka, iaitu menjadi pekerja yang mesra pelanggan, dan mereka juga mempunyai pengalaman yang panjang sepanjang berada di syarikat lain. Di hotel terakhir iaitu web publishing. Hotel Paris boleh menggunakan iklan atas talian, iaitu online ads, untuk memilih ataupun untuk mendapatkan pekerja-pekerja lah. Maksudnya jika macam pekerja yang ingin mencari kerja dalam bidang hospitality khususnya untuk Hotel Paris ini, mereka boleh melihat dan boleh terus pergi ke website Hotel Paris untuk mendapatkan maklumat dan mengisi maklumat-maklumat mereka untuk pihak Hotel Paris melihat siapakah kandidat atau calon pekerja yang mempunyai kelayakan yang terbaik dan berkualiti. Di samping itu juga kaedah web publishing ni akan sangat-sangat menjimatkan kos bagi Hotel Paris, iaitu kerana mereka hanya menggunakan teknologi yang disediakan oleh syarikat atau hotel tu. So mereka bolehlah menggunakan kecanggihan teknologi yang sedia ada, seperti media sosial ataupun macam website laman sesawang. Mereka boleh membuka akaun seperti akaun Facebook, akaun Instagram, akaun Twitter, untuk menyalurkan maklumat mengenai pengambilan pekerja ataupun suasana hotel tu. Sekaligus pun dapat mempromosikan untuk menggalakkan bukan untuk bakal pekerja juga, untuk pelanggan juga. Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Nisha Daganti Mazin, matric number S55788. Today I will present the answer to my third questions. The question is, what would a Hotel Paris have one act look like? To maximize the possibility of selecting the right and quality candidates, Hotel Paris must ensure what is the qualification of the candidate they want to require. This is because to select the right and good quality of candidate is
very difficult, especially when we one day work for a long time with our company. So to select the right and quality candidates, Hotel Paris must choose based on A. Job specifications. Job specification means a list of jobs, humans requirements, that is the requirement side educations, skills, personality, and so on. For Hotel Paris, it should use phrase like must have or minimum requirements. For example, if Hotel Paris want to hire employees in the division of housekeeping crew, the minimum requirements that can be applied for that job at least must have an SPN certificate and above. So anyone who have the conditions can apply for the position. Besides that, Hotel Paris we only select the candidates who have the certain knowledge, skill, and ability for the jobs positions. This is because the most important positions, such as human resource, it requires a person to be knowledgeable, skills, and capable. If you do have such a things, then everything will be a mess. Next, the candidate who should have the bachelor's degree or certificate in computer field to apply for the position of IT technician in Hotel Paris. For example, if you are interested to apply the position of IT technician but you do have a bachelor degree or certificate in computer field, you are not eligible to apply for the position because the field requires extensive skill and knowledgeable of IT. B. Job descriptions. Hotel Paris need to list the job scope position in order to attract the right candidate to the right jobs. In a job description, Hotel Paris should mention the job scope for the positions to make sure the only candidates who manage to do the job to apply for the jobs. Example, for front desk clerk position, what they need to do welcoming customers warmly, always smiling, and good communication style, and so on. Next, candidate will only be selected or as the receptionist in Hotel Paris if they accept the rotating shift of 24 hours. This is because Hotel Paris operations in 24 hours per a day. Beside of the job specification and descriptions, the template of the job advertisement is important too to attract the candidates to apply the jobs in Hotel Paris. It is because with the template of the jobs advertisements, then anyone who are looking for the job now, a company is looking for employees, so they can try to apply it. What Hotel Paris need to do is first use an attractive title because can attract reader attentions. Second, use an expressive of introduces so that can get reader reactions, state a purpose, and so on. Third, add the story or history of Hotel Paris, like
proud of Hotel Paris success. Ford provide information on working hours, pay and benefits. With the availability of such information, it can attract job seeker to apply. Lastly, at the location of Hotel Paris, give the detail where Hotel Paris is located. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najihah binti Akam S54735. Hari ini saya akan membentangkan study case saya untuk soalan nombor 3. Berdasarkan apa yang anda ketahui dan pada apa yang anda pelajari dalam bab 5 pengurusan sumber manusia Dassler, bagaimana anda mencadangkan Hotel Paris mengukur keberkesanan usaha merekrut? Keberkesanan usaha merekrut dapat diukur melalui 1. Kos setiap upah. Metrik pengambilan pekerja per upah adalah jumlah kos yang dilaburkan dalam pengambilan pekerja dibahagikan dengan jumlah pengambilan pekerja. Kos per upah terdiri daripada pelbagai struktur kos yang boleh dibahagikan dengan kos dalaman dan kos luaran. Pengambilan akan merangkumi kos untuk mengepos di papan pekerjaan, meninjau permohonan, menyaring calon, menemu ramah dan membuat kontrak dengan perekrut. Kedua ialah kualiti pengambilan. Kualiti pengambilan pekerja yang sering diukur oleh penilaian prestasi seseorang menunjukkan penunjuk prestasi calon tahun pertama. Calon yang mendapat penilaian prestasi tinggi menunjukkan kejayaan memperolehi peluang, sementara yang sebaliknya berlaku untuk calon yang mendapat penilaian prestasi rendah. Kualiti pengambilan adalah input untuk nisbah kejayaan. Nisbah kejayaan membahagikan bilangan pekerja yang menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah calon yang diambil. Ketiga ialah pengalaman calon. Apabila kita bercakap mengenai pengambilan metrik, pengalaman calon tidak boleh dilupakan. Pengalaman calon ialah cara pencari kerja melihat proses pengambilan pekerja dan onboarding majikan dan sering diukur menggunakan tinjauan pengalaman calon. Tinjauan ini menggunakan skor promoter bersih dan membantu mengenal pasti komponen utama pengalaman yang dapat ditingkatkan. Yang keempat ialah pengisian masa. Merujuk kepada waktu yang diperlukan untuk mencari dan merekrut calon baru yang sering diukur dengan jumlah hari antara menerbitkan pembukaan pekerjaan dan pengambilan calon. Pengisian masa dipengaruhi oleh nisbah penawaran dan permintaan untuk pekerjaan tertentu serta kelajuan di mana jabatan pengambilan pekerjaan beroperasi. Yang kelima ialah sumber upah. Mencari sumber yang menarik pekerja baru ke organisasi adalah salah satu metrik pengambilan yang paling popular. Metrik ini juga membantu mengesan keberkesanan saluran pengambilan yang berbeza. Contoh adalah iklan pekerjaan, halaman kerjaya syarikat, media sosial dan agensi sumber. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.